Pernah satu masa, saya terjemahkan saja hadisnya. Dua orang sahabat pergi ke masjid, dengar orang baca tahlil, dicabut. Tak mau masuk masjid, takut dia. Kemana dia pergi? Dia pergi rumah Ibn Mas'ud. Dia tak mau ketuk pintu Ibn Mas'ud. Dia tunggu saja. Bila Ibn Mas'ud keluar, dia terperanjat sebab tak pernah ada sahabat tunggu di luar. Ibn Mas'ud bertanya, apa gerangan kamu berdua menunggu di sini? Gelaran Ibn Mas'ud itu Abu Abdurrahman. Kata dua sahabat ni, ya Aba Abdurrahman, kalau engkau pergi ke masjid, engkau pasti mengingkarinya. Kata Abu Abdurrahman, Ibn Mas'ud, apa berlaku? Jom kita pergi. Sampai di masjid, ada seorang laki-laki yang diikuti oleh beberapa orang jamaah. Seorang laki-laki ini di tangannya ada hasa. Ustaz baru pergi haji itu hari. Hasa itu batu kerikil yang digunakan untuk rejam di lajbu syaitan tu, pakai batu tu lah. 33. Bila katakan kabiru, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila suruh tahlil, la ilaha illallah, la ilaha, dan seterusnya. Pakai Abu Abdurrahman. Wahai kamu sekalian, kamu sudah buka pintu kecelakaan. Artinya pintu bid'ah. Apa katanya? Baju nabimu belum koyak, pinggan mangkuknya belum pecah. Apa artinya? Kalau orang Melayu mengatakan kuburnya masih merah. Kamu dah buat bid'ah. Apa jawapan orang-orang ni? Ya Abu Abdurrahman, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kan ini baik. Jawabnya macam tu. Apa kata Abu Abdurrahman? Berapa ramai orang yang mencari kebaikan, tetapi kebaikan tidak pernah diperolehnya. Kenapa? Kerana nak cari kebaikan dalam Quran dan hadis. Apa itu kebaikan? Itu hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Kalau ragu, itu tidak beriman. Sebab yang dikatakan daripada Tuhan itu kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang kita tidak boleh ragu tentang isinya. Jadi isi Alkitab melarang kita ragu. Bila ragu, buatlah seperti orang-orang bid'ah dibuat. Dan orang-orang yang dilarang oleh Abu Abdurrahman ini, oleh Ibn Mas'ud, apabila dia menentang juga, matinya mati Khawarij. Bacalah sejarahnya. Degilnya sangat, matinya mati Khawarij. Matinya dalam bid'ah. Memang ahli bid'ah. Itu ahli bid'ah namanya. Bermakna bid'ah sudah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Seperti cerita 3 orang tu. Tapi Rasulullah SAW benteras. Bid'ah juga sudah berlaku dalam zaman sahabat. Sahabat benteras dan seterusnya sampai sekarang. Kalau Rasulullah benteras, sahabat benteras, kita sekarang siapa? Apakah kita tak mau benteras? Kalau kamu tak benteras, sedangkan kamu katakan, saya ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Saya ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada salaf. Siapa itu salaf? Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang yang ittiba kepada mereka. Kita wajib mengikut salaf kerana ada ayatnya dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Adapun orang yang mula-mula dan awal-awal, itulah salaf kita. Daripada muhajirin dan ansar, orang yang ittiba kepada mereka, Allah redha. Dengan keredaan ini, itulah ahli syurga. Kerana penutupnya mereka akan dapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kejayaan paling besar. Tuan-tuan, iblis ini akan bermaharaja lela apabila kesukaannya kita tunaikan. Tuan-tuan, iblis akan menyesatkan manusia dengan bid'ah. Kerana bid'ah betul-betul sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Kerana setiap bid'ah itu pasti sesat. Jadi tugas pertama iblis adalah menyesatkan manusia. Saya katakan kenapa kita mesti berteras bid'ah? Rasulullah memberteras bid'ah, sahabat memberteras bid'ah, kerana bid'ah adalah kegemaran iblis. Jangan main-main ni kegemaran iblis. Apa hadisnya? Al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kerana maksiat pembuatnya mesti dia rasa di hatinya ingin bertobat.
Tetapi pembuat bid'ah tak akan tobat, tak percaya orang-orang yang baca doa yang hari ni tadi dia baca ustaz ni. Yang tadi ni kita panggil dia tobat anda. Tobat anda. Ini maksiat. Dia akan tobat? Tak akan tobat kerana katanya tadi saya punya tekong tu balik Mesir tu. Betul tak? Jadi tekong saya tadi orang balik Mesir, macam mana saya nak bertobat? Sebab orang ini tentulah orang alim. Cuba tengok iblis punya permainan. Jadi tuan-tuan, kalau bid'ah ini tidak sudi kita benteras, siapa nak benteras? Di antara cara berbenteras bid'ah, tinggalkan. Kerana keumuman hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tangan kamu. Apabila tidak berdaya, dengan mulut kamu, dengan suara kamu, dengan ucapan kamu. Apabila tidak berdaya, dengan hati kamu tinggalkan. Meninggalkan pun dah dikatakan adhaful iman. Jadi kita katakan kita benteras sekarang. Apabila saya bawa hujah-hujah tadi, ada yang mengatakan bila ustaz berkuliah tentu bawa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalatin finnar, al bid'atu ahabba ila iblis. Bila membenteras bid'ah, itulah hujah kita. Kita bila nak cari jawapan sesuatu persoalan matematik, itulah kaedahnya, tak boleh kaedah lain. Sebab Islam itu, Quran itu sama seperti sains. Jadi jangan kita pertikaikan ataupun jangan kita katakan ustaz ni bila bercakap bawa Quran ini, bawa hadis ini, tak ada modal lain ke? Memang saya tak ada modal lain, modal saya Quran hadis. Kalau pertikaikan, saya katakan modal saya tak ada lain, modal saya Quran dan hadis. Ya. Jadi tuan-tuan,